Assalamualaikum, Tabita Wantang, saya Hikmah Juni. Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di seluruh negeri Sabah dilanjutkan 28 hari lagi. Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di seluruh negeri Sabah yang sepatutnya berakhir 9 November ini dilanjutkan 28 hari lagi sehingga 6 Disember ini. Oleh kerana Kuala Lumpur, Putrajaya, Selangor dan Sabah akan tamat PKPB mereka, jadi apabila PKPB di seluruh Semenanjung kecuali 3 negeri tadi, maka Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Selangor dan Sabah juga akan automatik disambung selama 28 hari juga. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di Taman Semarak dan Program Perumahan Rakyat PPR Seri Balong Tawau sejak 26 Oktober lalu akan ditamatkan esok sebagaimana dijadualkan. Penilaian risiko yang dijalankan oleh KKM mendapati situasi kes COVID-19 di kedua-dua lokaliti ini mencatatkan tren penurunan dan terkawal. Atas nasihat KKM, sidang khas hari ini bersetuju agar pelaksanaan PKPD di kedua-dua lokasi ini ditamatkan pada 8 November 2020 seperti yang dijadualkan. Katanya, pendatang tanpa izin parti yang cuba memasuki perairan negara akan diusir berbanding menangkap mereka untuk mengelak jangkitan COVID-19. Semalam, kapal diraja KD Paus Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM mengusir sebuah bot nelayan Vietnam yang dipercayai menjalankan aktiviti penangkapan ikan di perairan Sabah. Terdapat 16 kru dan tekong warga Vietnam di atas bot berkenaan. Pagi tadi, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia mengusir sebuah lagi bot nelayan Vietnam yang menceroboh perairan negara di kedudukan 19 Batu Nautika, timur Pulau Tigabu, Kudat. Ini yang saya katakan bahawa kaedah kita bukan lagi menangkap tetapi mengusir keluar, kerana tidak mahu bukan saja membebankan kita dari segi kos tetapi juga dari segi bahaya jangkitan yang dibawa oleh parti ini jika kita tangkap dan tahan mereka. Sabah mencatatkan 3 kes kematian, 616 kes positif baru dan 1 kluster baru COVID-19 iaitu kluster Softwood di Lahadatu hari ini. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, kesemua kes kematian itu dilaporkan di Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu. Pesakit membabitkan seorang lelaki dan 2 wanita berusia antara 51 tahun hingga 62 tahun yang mempunyai sejarah penyakit kronik. Jumlah kumulatif kes kematian di Sabah kini 147 kes. Untuk makluman, negeri Sabah mencatatkan sebanyak 616 kes iaitu bersamaan dengan 52.7% daripada keseluruhan kes positif pada hari ini. Hari ini, 1,029 pesakit di seluruh negara telah pulih dari jangkitan COVID-19 termasuk 780 di Sabah, jumlah kes sembuh tertinggi yang dilaporkan setakat ini. Sementara itu, Angkatan Tentera Malaysia ATM juga telah mewujudkan sebuah pusat rawatan sementara atau makeshift treatment center di Penjara Kepayan susulan peningkatan kes positif COVID-19 di lokaliti itu. Sementara itu, Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, pengumuman lanjut berhubung prosedur operasi standard SOP dan langkah kawalan semasa di Sabah akan diumumkan selepas sidang khas Majlis Keselamatan Negara MKN Isnin ini. Dan kita sedang meneliti SOP ini. Ya, KKM juga akan memberikan nasihat dan saya percaya dengan banyaknya kawasan merah
kita tidak tahu ke arah mana kita nak pergi. KKM akan nasihatkan kita. Kalau nasihat daripada KKM, PKPD. Jadi itu semuanya atas nasihat PKM, dan kita akan sediakan SOP. MKN telah pun ditugaskan untuk menyediakan SOP, dan juga kalau kita menyediakan SOP kerana ia menyebabkan sektor ekonomi, maka MITI juga diminta untuk bersama-sama dengan MKN untuk melihat dengan cara detail lagi. Saya percaya by Monday, besok Sunday tidak ada mesyuarat. By Monday kita akan, MKN dan KKM akan bentangkan dalam sidang khas sekali lagi. Tadi pun dah bentang sidang khas sekali lagi, dan jika ada apa-apa keputusan kita akan umumkan. Kerana kalau berlaku apa-apa perubahan dari segi perintah pergerakan ni, Peguam Negara perlu mewartakan setiap perubahan tu akan diwartakan. SOP semuanya akan diwartakan. Jadi sebab itulah hari Isnin nantilah kita percaya perkara itu dapat diselesaikan dan akan diumumkan Isnin nanti, insya-Allah. Kita ikuti laporan perkembangan semasa COVID-19 di Sabah oleh Kerajaan Negeri. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, daripada 616 kes positif baru di Sabah hari ini, 214 kes atau 34.7% adalah daripada kluster Pusat Tahanan Sementara Tawau, kluster Penjara Sandakan dan kluster Penjara Kepayan. Kluster baru yang dilaporkan di Sabah hari ini, kluster Sopwood di Lahadatu, mencatatkan 14 kes positif baru. Hari ini juga, daerah Kota Marudu telah bertukar dari zon jingga ke zon merah, manakala daerah Ranau bertukar dari zon jingga ke zon kuning. Jumlah kumulatif kes COVID-19 di Sabah kini 19,898 kes. 780 pesakit telah sembuh dan dibenarkan pulang hari ini, manakala 3,233 pesakit masih menerima rawatan di hospital dan pusat kuarantin dan rawatan berisiko rendah PKRC di seluruh Sabah. Sehingga hari ini, sebanyak 146,067 bakul makanan telah diagihkan. Belanjawan 2021 memberi banyak manfaat kepada Sabah. Pembantu Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Datuk Seri Rudi Awah menyifatkan Belanjawan 2021 sebagai pengubat kesakitan rakyat yang kini berdepan pandemik COVID-19. Beliau berkata, Belanjawan bertemakan Teguh Kita, Menang Bersama bukan hanya memberi fokus menangani pandemik, namun turut memberi perhatian kepada pembangunan asas, terutamanya di luar bandar. Rudi berharap usaha kerajaan meneruskan inisiatif mengurangkan jurang pembangunan bandar dan luar bandar bernilai 2.7 bilion ringgit yang dibentangkan akan memberikan manfaat kepada negeri Sabah yang ketinggalan dari segi prasarana. Sebagai ahli Dewan Undangan Negeri di pedalaman Sabah, beliau berharap agar cadangan melaksanakan projek jalan luar bandar dan jalan perhubungan desa bernilai 1.3 bilion ringgit tersebut akan sampai ke Pitas. Dalam satu kenyataan hari ini, Rudi yang juga adun Pitas berkata, beliau berharap daerah itu akan mendapat tempias cadangan pembangunan bekalan air yang berjumlah 632 juta ringgit. Tambahnya, penduduk Pitas juga bakal menikmati faedah daripada cadangan perkhidmatan bank bergerak, sedangkan daerah itu belum mempunyai bank sendiri. Eskom merampas rokok seludup bernilai lebih RM150,000 di Tawau. Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah, Eskom, berjaya merampas 12,200 bungkus rokok seludup pelbagai jenama dianggarkan bernilai RM152,288 di Kampung Titingan Tawau semalam. Komander Eskom, Dato' Ahmad Fuad Osman berkata, kejayaan ini adalah hasil kerjasama padu yang ditunjukkan oleh semua agensi keselamatan yang bertugas dalam op cegah pati di laut dan daratan yang diselaraskan oleh Eskom. Op cegah pati dilancarkan dalam usaha memutuskan
dan mengekang penularan pandemik COVID-19. Ahmad Fuad berkata, rampasan itu dilakukan pada 9.35 malam apabila pihaknya mengesan pergerakan suspek dari arah Pulau Sebatik menghala ke Kampung Titingan, Tawau. Sepasukan anggota yang terdiri daripada 9 anggota Batalion 14 Pasukan Gerakan AM, 9 anggota 9 Regimen Ranger di Raja, 5 anggota unit risikan Polis Marin yang diketuai oleh seorang anggota Eskom telah diatur gerak ke lokasi kejadian untuk siasatan lanjut. Setelah tiba di lokasi kejadian, didapati 4 lelaki sedang leka memindahkan beberapa kotak yang disyaki rokok seludup tanpa cukai dari sebuah bot ke kawasan lapang. Kesemua lelaki berkenaan sempat melarikan diri. Pemeriksaan lanjut mendapati 19 kotak besar yang mengandungi pelbagai jenama rokok seludup. Kes disiasat mengikut Akta Kastam 1967. Saya Hikmah Juni, Konsepatan.